Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam bertani untuk sahabat-sahabat di luar sana. So hari ini saya nak kongsikan, ini adalah telur. Kongsikan telur ini, kalau yang kita tahu, kita akan rebus, kita akan goreng, kita akan ambil isinya, dan telur ini juga merupakan sumber protein kepada kesihatan kita. So hari ini saya nak kongsikan, selain daripada isi telur yang kita akan gunakan selain kita makan, kita juga boleh manfaatkan kulit dia. Ini telur ya. Bila kita dah goreng, kita akan buang kulit telur, dan kulit telur ni kita boleh manfaatkan. So ini adalah kulit telur yang kita kumpulkan untuk kita proses untuk dijadikan baja. So inilah kulit telur. So daripada benda telur ni kita buang, so kita manfaatkan telur ini untuk dijadikan baja. Untuk pengetahuan kita bersama, saya baca dalam artikel ya, jadi kulit telur ni dia mempunyai 40% kandungan kalsium. So secara langsung telur ini kalau kita proses semula, boleh kita jadikan baja. So antara baja yang kita boleh manfaatkan ialah sumber kalsium dia. Satu perkara, kalau kita lihat pokok-pokok yang ada dekat sekeliling rumah kita ni, dia selalu berbunga dan berbuah, dan kandungan kalsium ini membantu sistem pembungaan dan juga pembuahan. Dan antara sebab kenapa mungkin pokok tu bila dia berbunga, tiba-tiba bunga tu gugur, antara sebabnya ialah kurangnya kalsium dalam pokok tersebut. Jadi kita akan cuba proses kulit ini untuk dijadikan baja. Jadi langkah seterusnya, kita akan ambil telur. Kita akan mengambil kulit telur ini, dan kita akan renyahkan lapisan kulit telur ini, dan kita hancurkan. Dan ini adalah kaedah yang simple, dan satu cara untuk mudah untuk kita remukkan kulit telur ini dengan cara kita biarkan di tempat panas lebih kurang dalam sehari ke 2 hari. Kita akan letakkan di tempat panas, kemudian kita akan renyahkan dia. Mudah dan tak keras sangat pun. So kita remukkan dia bagi hancur, dan adalah lebih baik juga kalau kita gunakan mesin blender. Tapi kalau nak gunakan mesin blender ni pun agak sukar, sebab memerlukan banyak masa dan tenaga. So kita ambil kulit telur ni, just kita renyak-renyukkan. Satu perkara lagi yang berkaitan tentang kulit telur ni, sebab dia mengandungi 40% kalsium. Cuba kalau kita lihat baja kimikal ataupun baja komersial yang ada di pasaran, NPK. Jadi baja yang dikhususkan untuk pembuahan ialah pembahagiannya ialah NPK itu nitrogen 12, fosforus 12, dan kalium adalah 17. So 17 ni adalah kandungan kalsium. Dan untuk bahan kimikal yang kita gunakan untuk membuahkan pokok itu menggunakan bahan kalsium, dan telur ni adalah salah satu sumber yang kita boleh jadikan kalsium. So bila kita tahu telur ini mengandungi 40% kandungan kalsium, jadi dia sesuai untuk pokok ini. Kita nak buahkan pokok sesuai untuk menggunakan kandungan kalsium yang tinggi. Dan seperkara yang bagus ialah dalam penggunaan telur ni, kita tak perlu risau berapa banyak yang kita nak gunakan dan berapa kuantiti yang kita nak gunakan. Tak ada masalah. Just kita remukkan dia, kita hancurkan dia, dan kemudian sebaik-baiknya kita akan rendam
kulit telur ni semalaman paling kurang ataupun paling baik pun 2 hari, 3 hari, dan kemudian kita boleh proses dia untuk jadikan baja. Dan setelah kita renyukkan dia, ya, kita hancurkan. Jadi untuk yang ni, sekali satu sarang, maksudnya satu sarang untuk 30 biji telur, kita boleh siram untuk pokok berdasarkan kepada berapa banyak kita nak gunakan. Kalau hari ni saya nak siram pokok-pokok buah-buahan yang ada di dalam pasu, lebih kurang boleh kita gunakan sebanyak mungkin dalam lingkungan 5 hingga 10 pokok. Ini sekali buat. Jadi andaikan kita gunakan telur hari-hari, kulitnya kita buang. So membazir itu namanya. Jadi kita manfaatkan kulit telur ni sebagai baja untuk menyuburkan tanah sekaligus untuk mendatangkan dia punya sumber kalsium pada pokok supaya pokok cepat berbunga dan berbuah. Dan biasanya kandungan kalsium yang cukup pada pokok akan menyebabkan bunga pada pokok tu tidak gugur. Satu kelebihannya. Dan bila bunga tak gugur, maka dia akan menghasilkan buah. Itu yang saya suggestkan, yang saya cadangkan supaya kita manfaatkan kulit telur ini sebagai sumber kalsium yang baik. Okey, kemudian kita ramas-ramas dia punya kulit ni biar dia sebati, biar dia sekata dengan ramasan air yang kita nak gunakan. So ini kalau kita gunakan cedok ni lebih kurang anggaran dalam 1,5 liter. So kita boleh tambahkan air sebanyak mana berdasarkan kepada berapa pokok yang kita nak gunakan sebagai siraman. Kita akan aduk-adukkan dia dan kita akan gaulkan dia punya kulit telur ni supaya dia boleh sebati, dan kalau boleh lebih halus lagi bagus. Ya. Kemudian setelah kita lihat benda ni dah sebati, kita akan pastikan bahawa kita akan simpan semalaman untuk supaya nutrisi pada kulit telur ini menyerap pada air yang telah kita simpan dalam bekas. So terpulang pada kawan-kawan macam mana kita nak simpan, janji kita boleh gunakan. Kulit telur yang kita dah kita hancurkan seperti ini, sebaik-baiknya lah kalau kita bagus kita simpan 2-3 hari. Supaya air daripada yang ada dekat sini kita boleh meresap terus, diserap oleh kulit-kulit telur tadi ya. Dan kita boleh campurkan ke dalam bekas yang berisi air untuk kita perbanyakkan, bergantung pada kita lah. So kita nak mungkin kita nak gunakan baja ni untuk banyak pokok dan kita boleh perbanyakkan. So dia punya limit, dia punya kadar kuantitinya terpulang, sebab ini adalah lebih kurang kita gunakan seperti baja organik dan bukan baja kimia. So ini kita dah campurkan dengan lebih kurang 5 liter air ya, daripada satu sarang tu dalam 30 biji. So kita boleh campurkan hasil ramasan kulit telur yang dah hancur tadi ya. Kita campur dan kita ramaskan, dan kita bolehlah siram dekat pokok-pokok yang pokok buah ataupun pokok bunga, supaya kandungan kalsium ini boleh bertindak balas dengan tanah yang kita campurkan dengan serdak kulit telur tadi ya. Ini adalah yang tu lagi bagus kalau kita blend lah, tapi blend kita nak banyak buat kerja, lepas tu kita pun sayang pula mesin blender tu. So kita gunakan cara ni pun dah memadai. So kita yang kita lihat ialah macam mana kita mempergunakan hasil sisa buangan dapur ni seperti kulit telur ni untuk kita manfaatkan menjadi baja.
So ini adalah pokok black sapote ya, yang rahsia macam mana pokok ini sentiasa berbunga ya. Ni ada bunga dan ada buah yang agak sedang. Ni buah yang agak sedang, dan ini adalah buah yang hampir nak masak ya. Ini anggaran lebih kurang dalam ada 300 gram ada ke hampir 400 gram. So kita gunakan sisa serdak telur tadi sebagai baja, sebagai nutrisi kalsium. So hanya kita ambil sedikit lebih kurang dalam 1 cedok ya, 1 cedok ni, dan kita siramkan. Nak buat 2 bekas pun tak ada masalah. Okey, dah selesai. Ini pokok Chiku black sapote. Dan ini pula adalah pokok jambu, jambu deli hijau ya, yang ini itu baru lepas berbuah, dan kita akan gunakan juga baja kulit telur tadi. Kita ambil 1 cedok ni dan kita siramkan. Dah cukup dah. 1 baldi 1 cedok ni dah cukup dah untuk kita gunakan baja ni sebagai sumber kalsium pada pokok, supaya mudah-mudahan pokok ni berbuah. Dan ini pula pokok limau bali sangkis ya. Ini adalah buahnya, dan kita bolehlah gunakan baja ini untuk kita tambahkan sedikit nutrisi pada pokok ni supaya dia sentiasa berbuah selalu. Okey, kita bersihkan dulu sekejap, dan kita bolehlah ambilkan sedikit serdak telur tadi, kita siramkan 1 tutup, sudah cukup dah. Okey. Juga pada pokok limau manis madu ya, walaupun kecil, ini adalah buah yang kali kedua walaupun buahnya sebiji saja, tak usah pun, tapi insyaAllah kita nak dia sentiasa berbunga, sentiasa berbuah. So kita ambilkan 1 cedok ya, biar sedap banyak pun tak apa, kita siramkan 1 cedok, sudah cukup. Okey, supaya pokok ni terus subur. Dan ini pula adalah pokok Nona Mega ya, Nona Mega yang buahnya besar ya, dan kita nak buahkan dia. So kita tanam dalam polybag semua ni, pokok-pokok yang jadi pokok-pokok buah ni. So tinggal sikit kita siramkan dia punya serdak tadi ke pokok buah tersebut, biar ada kulit-kulit telur yang kita nampak kat situ ya. Kita siramkan saja. Dah cukup dah macam ni, supaya pokok ni akan terus berbuah. Termasuk juga ya, ni pokok kacang macadamia ya, yang saya semai daripada biji. Dan ini pokoknya ya, orang kata pokok ni berbuah selepas 8 tahun. Saya nak cuba buat uji kaji pokok ni, sebab kita jarang tanam pokok ni. So kita akan gunakan baja ni, baja telur, kulit telur tadi pada pokok ni, supaya pokok ni cepat berbuah. So kita last ni kita siramkan lagi. Okey, dan kita ambil sedak-sedak tadi, kita taburkan kat keliling dia. Tak apa, tak ada masalah, sebab ni gunakan tanah topsoil ya, so dia boleh meresap. So ini adalah perkongsian kita pada hari ini, yang diharapkan
kita dapat memanfaatkan kulit telur tadi supaya dia boleh terus dimanfaatkan sebagai sumber kalsium pada pokok-pokok dan menggunakan baja organik ya. Selain pada kita menggunakan baja kimia. So ini adalah pokok jambu dalahari ya. Ini sudah pun berbuah dan ini adalah bunganya ya. Bunga ni ya. Dan sudah keluar bunga lagi. Hasil daripada kita gunakan baja siraman gunakan kulit telur. Okey, sekian untuk hari ini perkongsian kita bersama. Salam daripada Ilham Petani.